saya, pengalaman saya sebagai seorang peguam dan sebagai seorang perancang kewangan yang dikhususkan dalam bidang petaka sejak tahun 2002, wasiat ni ada tiga bentuk ya. Satu ialah wasiat pesanan. Ini orang Melayu Islam kita banyak bercakap tentang wasiat. Katakanlah seorang ayah ni, dia cakap dekat anak-anak dia. Ayah ni seorang ayah ni, anak-anak semua. Ayah berpesan kepada anak-anak ayah, bila ayah mati nanti, kamu hendaklah baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat di kubur ayah. Buat. Dan baca Yasin malam Jumaat tu semua faham. Tiba dia sambung dekat kubur ayah. Buat. Kalau orang kata, kalau benda tu dah pesanan, kita buat. Tapi sebenarnya wasiat ni wasiat yang kita buat kerana kita menghormati. Tapi sama ada orang berani tak berani malam Jumaat nak pergi kat kubur tu, kalau kita lain je. Tapi yang saya nak katakan, wasiat pesanan ialah wasiat yang daripada ayah orang kita hormati. Lebih kurang macam fatwa saja. Fatwa tahu, fatwa itu ialah satu ketentuan, ketetapan oleh majlis fatwa yang diduduki oleh orang-orang yang tersohor dalam bidang agama. Kita dah letakkan di satu tempat. Lepas tu bila dibuat satu ketetapan, kita kata tak logik, kita kata tak perlu ikut. Maknanya kita tidak menghormati orang yang kita telah letak di tempat yang tinggi. Jadi wasiat pesanan yang bermasalah di sini ialah wasiat yang melanggar hukum. Ni ayah, ayah nak bagi ni, gini. Setuju ke tak setuju? Kalau tak setuju, ayah tak bagi langsung. Semacam hak untuk membahagi itu kita punya. Jadi anak ni menghormati bapak, angguklah semua. Matinya bapak, seorang daripada anak tu mengatakan, saya nak ikut hukum faraid. Saya pun belajar daripada Ustaz Bad, Ustaz Dr. Badruddin. Dia kata orang bahagian orang lelaki bahagian 2 bahagian, orang perempuan 1 bahagian. Timbullah kepicuhan. Kalau bapak dah kata sesuatu yang lain, bapak kata sama kata. Orang perempuan kata pesanan wasiat bapak. Kena pula adik lelaki ni orang yang semayang tidak, puasanya tidak, sembahyang raya ni. Dia pula nak ikut hukum. Yang patut nak ikut hukum. Jadi orang perempuan yang kurang faham tentang hukum, dia kata ini tidak adil, dia kata. Dahlah pesanan ataupun wasiat bapak macam tu. Ini yang timbulkan konflik ni. Kenapa? Wasiat pesanan yang berlanggar dengan hukum, yang membawa kepada pergaduhan dalam keluarga. Jadi itu satu bentuk wasiat pesanan. Keduanya, wasiat amal jariah. Ini yang sebenarnya kalau kita tanya ustaz, apa itu wasiat? Dia akan kata wasiat itu amal jariah. Wasiat bukan pemberian agihan harta kepada anak beranak. Wasiat itu amal jariah. Kalau kita faham konsep pemberian harta dalam Islam, maksudnya harta itu Allah Subhanahu Wa Taala yang punya. Matinya anak Adam, dia akan tentukan harta dia tu kau bagi kat kamu sekian-sekian. Jangan bahagia sekian-sekian. Bukan hak kita lagi dah. Maknanya kalau nak buat apa-apa, dengar malam ni konsep hibah. Kita bagi semasa kita hidup. Matinya kita, putuslah anak Adam dari segala perkara melainkan 3. Ada hadis mengatakan begitu. Jadi bila kita cakap tentang wasiat amal jariah yang 1/3, yang kalau kita tanya ustaz, itulah yang kita cakapkan. Walhal yang kita orang biasa kita fikirkan nak bagi harta kepada anak-anak. Jadi sebenarnya bila kita letak yang pada otak kita, wasiat itu sebenarnya amal jariah. Ataupun perkataan sebetulnya yang saya suka pakai kalau orang cakap wasiat, ialah wasiat. Wasiat itu amal jariah. Wasiat itu saham akhirat. Wasiat itu sunat muakkad. Dan saya berpendapat yang ramai orang suruh tulis wasiat dia cas pada saya. Kalaulah wasiat ini sunat muakkad, sepatutnya kerajaan buat dokumen semua buat free. Tak perlu bayar 300.5. Kita digalakkan beramal jariah. Kita faham sunat muakkad.
Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, harta aku tu kau boleh bagi lagi selepas aku mati. Syaratnya bukan kepada waris. Pasal waris dan lagian dalam hukum waris. Jadi kalau kita tanya ustaz, apa itu wasiat ustaz? Ustaz akan kata, wasiat itu amal jariah. Jadi kita kena tukar minda kita ni. Kalau kau cakap tentang wasiat, bukan harta yang nak bagi kepada anak-anak. Jadi yang pertama wasiat pesanan, yang kedua wasiat amal jariah. Yang ketiga ni wasiat yang saya panggil wasiat pentadbiran pesaka.